بالنبي طه الحبيب المشرف صفوة دمع. Di akhir zaman akan berlaku kerosakan ilmu, iaitu pendidikan. Di akhir zaman akan terpisah. Ni Nabi sebut dulu dah. Lah berlaku jelas depan mata kita, jelas. 100% berlaku benda tu. Nabi kata dulu, antalidal amatu rabbataha, seorang ibu melahirkan tuan dia. Itu maksudnya di sini apa? Akan berlaku kerosakan ilmu, iaitu berlaku kerosakan sistem ilmu, sistem mengaji, sistem pendidikan. Kenapa? Ilmu dipisahkan dengan didik, tarbiyah. Nama saja Allah SWT, apa, pendidikan sekian disolah, tapi tak ada didik pun. Allah SWT, hanya ada ilmu, maklumat saja. Allah SWT. Contoh, Rasulullah bagi ilmu dan sahabat suhbah dengan Nabi. So itu dinamakan sahabat kena suhbah. Maksudnya bersama dengan Rasulullah, sentiasa bersama dengan Rasulullah, khidmat pada Rasulullah, Allah SWT, dekat dengan Rasulullah SAW, sahabat. Dengan cara sistem yang Nabi buat ni, sistem pendidikan Nabi buat ni apa? Menyampaikan ilmu, dan orang yang nak disampaikan ilmu, nak diambil ilmu, mestilah datang. Dan setiap kali Nabi tengok perkara yang patut Nabi tegur, Nabi akan tegur, Nabi akan marah dan sebagainya. Allah SWT. Maksudnya apa? Zaman Rasulullah, sistem pendidikan yang Rasulullah buat adalah memberi ilmu dan mentarbiah didik. Dengan cara macam mana? Yang mengaji itu kena duduk dengan Nabi. Duduk pula dua, pecah pada dua. Yang pertama, Ahlus Sufah duduk belakang rumah Rasulullah, tak kerja apa, memang duduk dengan Nabi terus. Duduk pondok, tak pondok lah tu. Duduk belakang rumah Nabi, Nabi makan apa dia makan, tak ada apa dia berpuasa. Tak kerja apa langsung, tinggal ke urusan dunia, tumpuk mengaji dengan Nabi saja. Ini dipanggil duduk pondok depan ni. Yang kedua, ada sahabat yang berkebun, bekerja, berniaga. Bila Nabi mengajak, akan mai. Majlis ilmu Nabi dapat hadir. Dan bila ada masalah, mereka akan rujuk Rasulullah SAW, dan mereka minta Rasulullah nasihat, wasiat dan juga tegur mereka. Ini dibuat oleh Rasulullah, memberi ilmu, dan orang yang nak ambil ilmu mestilah di depan mata Nabi SAW, karena supaya dapat ditegur dan dapat dilihat apa kekurangan mereka, supaya dapat disempurnakan. Di akhir zaman, melalui hadis antalidal amatu rabbataha, maksudnya apa? Berlaku kerosakan sistem pendidikan, iaitu hanya semata-mata mengutamakan ilmu dan sijil tanpa ada tarbiyah. Dipisahkan dua ni. Lebih-lebih lagi kita tengok jelas hadis Nabi SAW ni, kerana di zaman kita tengok dah ada lah ni pengajian online. Bagus tak pengajian online? Ada bagus, ada tak bagus. Tak bagusnya apa? Tak dapat ditarbiah oleh guru tu. Bagusnya apa? Dapat ilmu, paling kurang pun dapat ilmu juga. Tak bagusnya apa? Terpisah dengan tarbiyah. Macam mana tok guru nak tarbiyah, murabbi nak tarbiyah, mursyid nak tarbiyah, tok guru dia tu nak tarbiyah, sedangkan murid mengaji online tak duduk depan mata dia, dan dia tak tahu macam mana perangai dia, macam mana sikap dia, apa kesalahan dia, tak tahu. Allah SWT. Jadi orang yang mengaji online tanpa bersuhbah dengan para ulama, hadir majlis mereka, bertemu dan bermajlis dengan mereka, mereka telah terpisah ilmu dan juga tarbiyah. Sebab itu yang terbaiknya mengaji online, tapi kena ada waktu. Pilah cari tok guru dekat kampung kita tu, masjid-masjid surau ke yang ustaz-ustaz demai, pilah duduk dengar. Kalau ada benda tak kenal kita buat dalam majlis tu, guru tu tegur. Ataupun ada seminggu sekali, sebulan sekali ke, sebulan dua kali ke, kita ziarah ulama-ulama mana, minta dia nasihat, supaya dia tengok diri kita tak benar tak betul, dia tegur. Maksud dia apa? Jangan tinggal tarbiyah. Kita perlu dididik. Allah SWT. Tapi kalau kita nak terdidik juga dengan ikuti online, boleh, usaha kena lebih. Usaha kena lebih apa? Setiap yang guru tu nasihat, setiap guru tu bagi ilmu, cuba praktikkan. Allah SWT. Cuba praktikkan. Buat sungguh-sungguh, amal sungguh-sungguh. Cuba kita jadi macam mana guru kita tu cakap. Nak jadi macam tu. Allah SWT. Cuma kita dikira berjalan sendiri. Maksudnya apa? Susah sikit. Tapi kalau duduk dengan tok guru, hadir majlis tok guru, ada kekuatan lebih. Kenapa? Tengok guru berdepan, dan guru tu boleh tegur direct.
Tegur direct itu lebih terkesan di hati kita. Dan kita manusia, bila ditegur, itulah yang akan mengubah kita dan memberi kesan pada hati kita. Bila kita hanya ambil ilmu dan buat, kurang kesan kadang-kadang. Tapi bila ditegur, dimarah berdepan, cepat terkesan. Contoh, guru kita tengok kita ni selalu masuk kelas lambat. Kita pernah beberapa kali ngaji dulu, kadang kita masuk lambat. Ya Haji, terima kasih. Terima kasih. Pernah, Allah SWT Muhammad, kita kadang-kadang dulu zaman-zaman ngaji, kita, kawan-kawan kita ni, ada waktu-waktu kita masuk lambat kelas. Sekali guru kita tengok kita lain macam, kita rasa lain, astagfirullah, terlambat masuk ni. Kali kedua dia tengok lain macam, tengok, lambat dia ni. Sebab kita bukan pergi mana, kita duduk dalam kawasan tu, kenapa lambat? Kecuali kita duduk luar nak main mengaji dan sebagainya, itu lain, jam apa semua. Bila 2-3 kali dia tegur, dia kata lepas ni kalau main lambat, ustaz masuk dulu baru kau masuk, tak usah main, jangan masuk dah. Allah SWT, tak usah mengaji kalau macam ni, tak usah. Allah, astagfirullah. Lepas tu awal setengah jam. Jadi maksudnya apa? Manusia ini perlu dididik, dimarah, dikata. Tapi macam mana tu guru nak kata kita tak ada depan tu guru? Tu kalau tak ada depan tu guru. Okay, jadi macam mana ni? Kami tak boleh nak pi, ustaz. Nak ngaji ke nak ngaji, tak boleh nak pi kat guru-guru kami. KKP. Keluar pun tak boleh. Tak kena compound apa semua, berhimpun apa semua. Kami nak buat macam mana ni? Ni kira kami ni akhir zaman punya orang lah, kira alamat kiamat lah kami ni. Kira kami ni tak baik lah. Tak. Inilah takdir yang Nabi telah sebut. Kok mana pun kita tak boleh elak, mesti mengaji online saja. Saat Nabi dah kata antalidal amatu rabbataha, seorang ibu melahirkan anaknya. Ni saya hurai terus, dia panggil point kepada hadis ni. Adapun nak hurai secara zahir hadis ni, apa maksud ibu melahirkan tuannya? Maksudnya anak-anak dahaka banyak. Bila ibu lahirkan tuan-tuan dia apa? Dia arah mak dia suruh mak dia ikut dia tu tuan. Dan Al-Habib Al-Adni dia ngambil point terus pada hadis ni. Punca masalah kenapa anak-anak jadi tuan pada mak dia, puncanya rosak sistem pendidikan. Di antara rosaknya, mak ni dia kerja sibuk siang malam kerja, hantar orang lain mengasuh. Bila orang lain mengasuh, anak tak sayang pada mak ayah, dia lebih sayang pada pengasuh dia, akhirnya dia buat lebih kurang pada mak ayah. Ataupun yang kedua, anak ni hanya ambil ilmu tapi tak ditarbiah oleh guru dia di sekolah. Tidak ada tarbiah, akhirnya budak ni lahir sebagai anak dahaka pada mak ayah, dahaka pada semuanya. Puncanya telah dipisahkan di antara ilmu dan tarbiah. Satu Al-Habib Al-Adni mengatakan COVID-19 ni hanyalah percaturan politik dunia, kata dia. Mereka nak ubah cara dan sistem hidup kita, dan itu disebut oleh Rasulullah SAW tentang akhir zaman. Nak diubah semuanya. Nak diubah cara kita mengaji supaya terpisah dengan tarbiyah, pisah dengan ulama, tak boleh jemaah dengan ulama. Ulama hanya mengajar online saja. Akhirnya kita ada kekurangan banyak. Kalau kita tak duduk dalam jemaah dan dalam majlis. Dari segi globalnya, untuk mereka nak mengubah, dia panggil percaturan politik dunia. Itu kata Al-Habib Al-Adni. Siapa tak terima, sudahlah. Saya lebih percaya lagi yang ulama ni kaji melalui hadis dan sebagainya. Allah SWT, ya doktor kata kita pakai juga, tapi doktor pun ada khilaf. Ada doktor kata ni pandemik, ada doktor kata ni pandemik. Allah SWT tak sepakat. Jadi keraguan terlalu banyak di sebalik pandemik ni. Jadi yang jelas kita tengok depan mata, mereka sedang nak ubah sistem hidup kita. Sistem kewangan kita akan diubah. Sistem pendidikan kita akan diubah. Sistem pergaulan kita akan diubah. Akan diubah. Okey ya. Dan ubah ni untuk apa? Untuk melemahkan kita, khususnya umat Islam. Nabi dah beritahu dulu akan diubah sistem kehidupan kita. Khususnya sistem pendidikan akan diubah, dipisah dengan ilmu dan tarbiyah. Akhirnya rosak pendidikan. Bukti ni jelas kita tengok. Allah SWT, budak-budak yang mengaji universiti ni kadang masalah dah. Ada yang baik dan tak baik. Tapi bila mengaji secara online lagi tak baik. Tak baik macam mana? Tidak ada adab terus, serta patut. Allah SWT, kawan-kawan kita mengaji universiti, pensyarah mereka dia mengajak, dia buka tu tutup dia punya gambar sembang kita. Last sekali pensyarah dia kata apa? Muhammad, ada Muhammad? Ya, ada. Okey, yang ni masuk kelas, dia dapat sijil. Rosak adab, rosak semuanya. Tidak ada hormat guru yang ajak tu walaupun online. Allah. Kalau pergi universiti, gagah juga ada adab. Masuk tulis pensyarah kata apa, lecturer kata apa.
Ni bila main macam ni, terpisah di antara ilmu dan tarbiyah, akhirnya makin rosak, manusia makin rosak. Jadi bagi persoalan bagi orang yang mengaji online, adakah mereka termasuk orang yang merosakkan sistem ni? Tak. Ini takdir Allah. Tak boleh elak. Mesti kena ngaji macam ni. Sehari dua lagi mungkin kelas tak ada di sini. Mungkin lepas ni tak ada dah balik ilmu. Mungkin berbulan-bulan bertahun-tahun lepas ni tak ada langsung balik ilmu. Tak akan diboleh langsung. Wallahualam. Waktu itu benarlah kata-kata Nabi SAW, sepenuhnya berlaku terpisahnya ilmu dan tarbiyah. Akhirnya akan lahirlah manusia-manusia derhaka, manusia-manusia yang buruk adab dan akhlak. Kenapa? Dia tak dapat nak tengok akhlak guru, akhlak wali, akhlak orang soleh ulama depan mata dia, dan dia tak dapat dia tak ada kekuatan untuk meniru dan juga mengikuti. Kerana dia tengok secara image, gambar saja. Tapi dia dikira murid. Walaupun macam tu dia dikira murid. Orang pernah tanya pada ulama di Yaman, dia kata, wahai Syekh, wahai Habib, adakah orang yang ikut online kepada seorang guru walaupun tak pernah jumpa, adakah dia murid? Habib tu jawab, ikut hatinya. Kalau hatinya cinta pada guru tu, terikat hati dia dengan guru tu, cinta, terikat hati. Terikat hati maksudnya apa? Ini guru aku, ni guru tarbiyah aku ni murabi aku, dia didik aku ni. Setiap hari aku dengar online dia, ya Allah, terkesan hatiku makin berubah, aku makin kuat amal, aku makin berubah baik, lebih baik aku ni. Ta'alluq hati macam tu, sangka baik dengan guru tu, cinta guru tu, maka kita dah termasuk murid dia. Apa ilmu yang dia bagi, semua sambung sanad kita dengan dia sampai Rasulullah SAW. Apa amalan yang dia bagi, ijazah dia, semua dapat kita. Dan nanti akan bangkit dengan dia nanti di akhirat. Sambung. Karena kata Habib, yang ni adalah wasilah untuk dapatkan ilmu. Untuk mengambil ilmu itu tak semestinya dia ada ilmu. Kadang-kadang dengan surat zaman dulu, Al-Imam Allah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab yang lain, Imam Haddad ada karang satu kitab, dia panggil kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah. InsyaAllah nanti kita akan baca di sini. Al-Wasaya An-Nafi'ah ni himpunan wasiat-wasiat Imam Haddad. Dan dalam wasiat Imam Haddad meletakkan pelbagai ilmu, nasihat itu, nasihat dan ini. Orang dulu mereka tak duduk di Kota Tarim. Ada yang tak duduk di Kota Tarim, nak pergi jauh. Mereka bawa hantar surat kat Imam Haddad. Dia kata, wahai Imam, tolong tulis surat wasiat, ilmu ajak kami Zat. Dia tulis. Boleh? Dia hantar. Ini nasihat aku dan ilmu yang aku ajak, ambil. Dia pun ambil. Masa tu wasilah dulu mendapatkan ilmu. Dikira dia murid tak? Murid. Kenapa? Dia ambil tarbiyah daripada guru tu walaupun menulis surat. Ambil tarbiyah, ambil ilmu, ambil didikan daripada guru tu dari jauh. Okey. Jadi kita yang mengaji online dikira murid kalau kita husnuzan pada guru tu, cinta pada dan ada terikat hati dengan dia. Terikat hati maksudnya, ni guru aku, doa lepas sembahyang, tak lupa, ada keinginan hati nak jumpa dia, nak khidmat pada dia, ta'alluq hati. Dan ambil semua apa yang dia ajak, cuba praktik dengan diri kita, tarbiyah diri kita sendiri. Ya, guru kita tak boleh tarbiyah sebab kita tak ada depan mata guru. Ambil ilmu dia, tarbiyah diri kita. Walaupun sikit sukar, tapi usahalah sebaik mungkin. Minta pertolongan pada Allah. Bagi orang yang duduk depan mata Tok Guru itu lebih mudah sikit, sebab dia Tok Guru tegur dia berubah terus. Dia terkesan tu kuat. Allah, guru marah ni. Kalau yang tak depan mata, dia sendiri kena ambil ilmu tu, kena betul-betul tarbiyah diri dia sungguh-sungguh dengan ilmu dan bimbingan melalui online. Dan ini tak dapat nak dielakkan. Nabi sebut antalidal amatu rabbataha. Terpisahnya ilmu dan juga tarbiyah di zaman kita. Dulu tak pernah jelas, walaupun dah nampak dah benda ni berlaku. Dulu orang hantar anak-anak pergi sekolah rendah atau menengah, cikgu buat apa? Zaman dulu cikgu tarbiyah. Kita sedang lagi zaman tarbiyah, kena tarbiyah cikgu-cikgu dulu sekolah rendah. Dulu kalau tak buat kerja sekolah, cikgu suruh berdiri atas kursi. Selalu kenal lah kita jenis tak mau buat kerja sekolah lah. Okay. Tapi lepas kenal tu buat lah. Mula kita tak mau buat, anggap lah cikgu suruh saya balik simpan lah beg, pergi main lagi bagus, main bola apa semua. Esok kena berdiri atas kursi, pegang buku. Tak apa, balik buat. Lepas tu main pula tak buat, cikgu marah lagi, cikgu suruh buat apa pula. Dia suruh berdiri luar kelas. Orang lalu-lalang tengok, oh tak buat sekolah, ajar sekolah, orang gelak kita. Allah sana. Macam-macam. Ada kan dia ambil buku, dia ketuk atas kepala kita, buat ajar sekolah. Tu tarbiyah tu. Dia tengok kamu ni malas tak buat, jadi dia ni kena tekan sikit, kena marah sikit, kena denda dia, sebab tumbuh jiwa dia tu untuk mengaji, untuk jadi orang berakhlak, beradab, hormat suruhan guru dia. Zaman ni cuba buat gitu. So berdiri atas kalau cikgu tu suruh berdiri atas kursi, satgi pak dia semai, dia suruh cikgu tu balik berdiri atas kursi. Jangan main-main lah ni. Maksud dia apa? Telah terpisahlah ilmu dan tarbiyah.
Akhirnya cikgu buat kesimpulan, kita ajak sudah, janji dapat gaji bulan sudah, janji kita dapat pencen nanti sudah. Mereka nak edit apa, jadilah ikut mereka lah, ikut dah mak buat mereka yang itu. Cikgu dah jadi, dia panggil fed up. Ini takdir yang berlaku di akhir zaman, disebut oleh Rasulullah 1400 tahun dulu. Akhirnya bila stopnya tarbiyah dan ilmu, terpisah sistem ni, dirosakkan sistem ni, Allah sedang dengan pengaruh baratnya, dengan pengaruh itu dan ini, akhirnya bila terpisah ilmu dan didik, waktu tu manusia tak tumbuh akhlak, tak tumbuh iman, tak terdidik jiwa. Akhirnya ada ilmu tapi macam iblis, ada ilmu sangat buruk akhlak, ada ilmu tetapi tak nampak macam orang berilmu. Kenapa? Hanya ambil ilmu tapi tidak ada didik, tak didik, tak tumbuh dah. Tidak ada sabar, tidak ada hormat, tidak ada Allah SWT, rendah diri, tak ada. Semua kata aku ada ilmu, aku ada sijil, aku tu cakap tu saja. Besar. Jadi jagalah sistem yang masih berbaki ini. Kalau kita dapat hadir balik ilmu, hadirlah, jagalah. Ni setakat ni masih ada, ke depan mungkin tak ada. Jagalah selagi mana ada sistem ni, masih lagi kita pertahankan. Walaupun dah tak boleh secara globalnya, pertahankan di kampung kita, pertahankan di madrasah kita, sistem yang Nabi ajak ni. Sistem apa? Suhbah. Hadir dengan tok guru, duduk dengan tok guru, khidmat dia, keluar dengan dia akan musafir apa semua. Hadir malih dia. Itu dipanggil suhbah. Jadi dia dapat tengok kita. Kita dapat tengok dia, akhlak dia. Kita makan dengan dia, kadang kita keluar dengan dia, kita tengok akhlak dia, tiru akhlak dia. Itu dipanggil tarbiyah macam tu. Jadi kalau ikut online, boleh saja orang nak ikut online, tetapi usaha lebih sikit lah. Minta pertolongan daripada Allah, minta Allah bimbing juga kita. Macam tu. Dan kadang-kadang orang ikut online ni lebih dekat dengan guru tu daripada orang yang ikut majlis ilmu. Kata Habib Umar pernah kata begitu. Umar kata apa? Kam ba'id qarib, kam qarib ba'id. Betapa ramai orang jauh tapi dekat, betapa ramai orang dekat tapi jauh. Maksudnya apa? Kalau orang ikut online, betul-betul tulis, dia kata aku nak jadi macam ustaz ni kata, aku nak jadi macam syekh ni kata, aku nak jadi macam syekh ni ajak. Waktu tu dia ni dikira sangat dekat dengan guru tu, sangat dekat dengan murabbi musyid tu. Tapi yang main balik ilmu dekat, duduk tepi pula, depan betul-betul. Tapi sekadar tulis, ya ni amal nanti tak apa, ini tak apa, nanti pelan-pelan lah kita ni. Tak bersungguh masa dia amal. Guru tu kata bangunlah tahajud, tak bangun tahajud. Duha jangan tinggal, duha tinggal juga. Selawat buat setiap hari, tak selawat juga. Mata kena jaga, tak sungguh jaga mata juga. Dia ni duduk dekat tapi jauh sangat-sangat dengan guru tu. Kenapa? Jauh maksudnya apa? Dia tak ada di hati guru tu. Tak ada. Dia jauh. Dan mereka hubungan mereka sangat renggang. Tak ada kekuatan cinta, tak ada kekuatan nak ikut, tak ada. Dia duduk dekat tapi dia jauh. Tapi ada orang duduk jauh online mengaji daripada Singapura. Allah, macam-macam kita online, kita buat kuliah online ni macam-macam. Orang ngaji. Ada yang PM kita, kami dari Brunei ustaz, doakan kami pada grup-grup jemaah Brunei. Oh, Brunei apa ada kita? Ada yang daripada Thailand, ada yang dari Indonesia. Ya Allah sana. Ada yang daripada apa lagi? Singapura. Mesej kanan PM kita, Singapura, kami ustaz, kami dari Singapura, doakan kami jemaah dari Singapura selalu ikut. Alhamdulillah ni suatu kemudahan yang Allah bagi untuk kita menampakkan ilmu. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Cuma jangan pisahkan dengan tarbiyah. Macam mana? Tarbiyah diri sendiri. Supaya kita ni walaupun jauh tapi dekat. Jangan kita dekat tapi jauh. Macam tu Allah SWT. Ta'alluq. Masa dia kenal betul-betul amal, cuba amal. Allah SWT. Saya pun bukanlah saya baca kitab ajak benda-benda ilmu-ilmu macam ni, bukanlah sebab saya ada ilmu. Saya hanya ambil daripada guru saya ambil daripada guru, tolong guru yang suruh kita sampaikan benda ni, kita sampaikan saja. Bukan kita aku ini tak. Kita ambil, kita mengaji, guru kita ambil pada guru dia pada guru dia sampai Rasulullah SAW bersanad. Dan kita hanya nak sampaikan apa yang telah kita pelajari dan apa pengalaman kita dalam kita menuntut ilmu ataupun kita beramal. Itu saja, supaya dapat ingatkan diri kita sendiri dan orang boleh tumpang. Itu saja. Jadi cumanya kita tu lah kena betul-betul takluk dengan ilmu tu, takluk dengan apa dia panggil segala bimbingan yang datang daripada khususnya kitab-kitab para ulama. Cuba buat praktik. Jauh pun jadi dekat. Kalau tak praktik, dekat tapi jauh sangat-sangat. Tak mahu tu.